Waktu Den Cirit jadi Perdana Menteri, 38 juta lebih Den Cirit gunakan duit rakyat untuk renovate rumah Seri Perdana, rumah kediaman resmi Perdana Menteri. Bukan RM38, bukan 38,000, bukan 38 juta lebih, saudara. Digunakan bukan untuk buat rumah, untuk renovate, mencantikkan rumah. Duit siapa? Bukan duit Den Cirit, bukan duit menantu dia yang lari tu, duit rakyat, saudara. Ya, waktu bila dia ambil? Waktu Covid. Waktu rakyat tengah tak makan. Waktu rakyat setiap hari beratusan mati kerana Covid. Waktu rakyat bunuh diri meningkat berganda-ganda. Waktu rakyat hilang pekerjaan. Ya. Waktu kedai-kedai makan tutup. Waktu parlimen pun tutup. Ya. Ketika itu dia mencantikkan rumah dia, nak duduk dengan anak bini dia. Kediaman resmi 38 juta lebih. Renovate saja. Saudara bayangkan 38 juta ni kalau buat baru, besar dah rumah, saudara. Kalau kita tengok rumah 1 juta, 2 juta ataupun dah besar. Kan? Siap ada kolam renang. Kalau kita buat rumah 38 juta, lagi besar rumah baru. Tapi ini bukan rumah baru. Ini renovate. 38 juta. Duit siapa? Duit rakyat. Ya, ketika itu ada lebay berbunyi. Saya tanya saudara. Ada lebay tanya Den Cirit, mana kamu dapat duit wahai Den Cirit? Ada orang tanya? Tak ada, saudara. Sebab apa tak ada? Ya, ketika itu ya, banyaknya setan-setan bisu. Setan-setan bisu ini ya, mereka berserban, mereka berjubah, mereka berjanggut. Ya, tetapi mulut mereka terkunci kerana mulut mereka dipenuhi oleh dedak-dedak keduniaan. Ya. Bila ada kuasa, mereka lupa diri. Bila ada kuasa, mereka campakkan ilmu-ilmu yang ada dalam dada mereka. Kenapa? Mereka terpedaya ya, dengan umpan-umpan yang diberi oleh syaitan dan iblis. Jadi sebab itu saya katakan, ilmu setinggi mana sekalipun, kalau tidak diamal, maka tak ada apa-apa makna dah. Ya. Bercerita dengan pengikut penyokong sedap. Kita hendaklah hidup bersederhana, wasatiyah, kita hendaklah zuhud. Wahai saudara-saudara kaum muslimin muslimat sekalian, berilah sumbangan anda ke dalam tabung milu kami, kerana ini adalah perjuangan jihad kita untuk menegakkan Islam. Jangan fikir sangat duit saudara-saudara. Masukkan dompet duit saudara dalam tabung milu, kami akan pulangkan kad pengenalan dengan lesen saudara sahaja. Bagi wanita-wanita muslimat sekalian, buka gelang-gelang tangan anda semua, masuk ke dalam tabung jihad kami. Ya. Setiap 1 sen yang kamu dermakan kepada kami, perjuangan fi sabilillah ini, maka 1 bidadari akan disediakan untuk amal semua di syurga. Takbir, kata Malaon. Pakcik-pakcik yang tak ada gigi, ya, pakcik-pakcik yang tak ada gigi yang datang ceramah naik motor Honda Cup Capcay yang tak ada lampu, ya. Pakcik dengan makcik tu tadi datang ceramah naik motor Honda Cup, lampu depan tak ada, ya. Pakai torchlight nak dengar ceramah ni. Pakcik tu pun bagi derma kat lebay ni. Makcik tu pun gelang tangan dia bagi derma kat lebay ni. Habis ceramah, lebay balik naik Velfire. Kita masih bermimpi-mimpi tentang pergi syurga, jumpa bidadari. Ini saudara. Ya? Tapi bila mereka berkuasa, apa mereka buat? Mereka lah yang banyak membazir. Ya? Mereka tidak tarik pelabur. Dah lah tak tarik pelabur. Harta yang ada tu, peninggalan-peninggalan kita di zaman PH 22 bulan tu, yang kita duk jimat, Linggo Eng duk jimat, mereka perhabiskan. Tak cukup dengan itu. Ya, mereka gunakan apa saja dana yang ada. Ya, KBSP dan sebagainya. Rakyat bising nak duit, senang saja selesai. Kamu keluarlah duit kamu. Itu cara dulu. Ada lebih tegur? Tak ada, saudara, lebih tak tegur. Ini zaman PMX yang berjimat, zaman PMX yang tak benarkan KBSP dikeluarkan sesuka hati kerana nak jaga masa depan rakyat dia sendiri, terutamanya orang Melayu Islam. PMX ini yang dihintam oleh lebay setiap hari. PMX hari ini yang membelanjakan duit bukan untuk bangunan yang terindah, bukan untuk bangunan yang tertinggi, tetapi duit digunakan untuk jaga tempat kencing berak anak kita, supaya anak kita ini dapat tempat yang bersih, selesa dan bersih,
Bila anak kita berada di tempat yang selesa dan bersih, akan dapat minda yang bersih, minda yang cergas, supaya boleh belajar. Ya, Perdana Menteri yang macam ini hari-hari dikecam, yang katakan zalim, yang dikatakan sokong Yahudi. Bila PMX mengatakan, oh anak generasi akan datang, saya nak anak kita berilmu supaya menjadi Islam yang baik, maka kita perkenalkan hadis 40 Imam Nawawi di setiap sekolah. Ya? Kita perkenalkan sekolah tadika kemas ini nanti belajar juga Al-Quran, supaya budak-budak ni cilik atau boleh panggil hafiz cilik. Ya, kecil-kecil kurang-kurangnya dia boleh hafaz sikit surah-surah pendek-pendek ini. Dia ajar di kelas kemas di bawah Malaysia Madani. Perdana Menteri yang ini dikecam setiap hari, saudara. Sebelum ini mereka tak kecam Dan Cirit. Mereka tak kecam Ismail Sabri. Walaupun apa syiar Islam pun mereka tak buat. Tapi mereka tak kecam. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam kabinet Dan Cirit. Sebab mereka berada dalam kabinet Ismail Sabri. Mulut mereka berat nak berkata. Sebab penuh dengan dedak-dedak yang disuap ke mulut mereka. Baik Haji Hadi, baik Tuan Ben Toman, baik Taki Yudin, baik Ustaz Derih, ya, yang pernah berkata bagi PAS pentas 5 hari selesai masalah. 5 hari, 33 bulan pun satu apa kamu tak boleh selesai. Ya, sebab tu sembang, sembang sedap depan walaon boleh. Ya, bila diberi peluang, bila Tuhan berikan kuasa kepada kamu, ya, kamu khenati kuasa itu. Dalam mandat rakyat kamu khenati. Rampas mandat rakyat. Dengan amanah yang Tuhan berikan kepada kamu pun kamu khenati. Ini perangai lebay. Sebab itu dalam parlimen, inilah soalan-soalan, kualiti yang ada pada mereka. Duk cerita pasal billboard, apa kaitan dengan rakyat? Apakah sakitnya hati kamu melihat gambar PMX di tepi-tepi jalan? Ya? Lalu je nampak gambar Anwar Ibrahim, oh sakitnya hati. Ya, pergi sana gambar Anwar Ibrahim, sakitnya hati. Walau gambar tu satu sen pun tak ambil duit kamu. Gambar itu duit digunakan zaman Perdana Menteri sebelum itu. Kamu ingat PMX ni gila glamour. Kereta mewah yang ditempah oleh Dan Cirit tu pun 2 juta pun PMX tolak ke tepi. Kenapa? Kerana ini kereta mewah. Untuk saya tak mahu. Pulang balik, ambil balik duit, masuk kantung rakyat. Rumah yang renovate 38 juta, saya tak nak duduk. Gunakan rumah itu untuk mengajar ilmu agama setiap bulan. Adakan program agama kat situ. Saya duduk rumah sendiri. Itulah Perdana Menteri yang kamu duduk hina sekarang ni siang malam. Yang kamu duduk fitnah siang malam. Ya? Sebab apa? Sebab parti Islam ini dah tak ada akhlak lagi. Ya? Dah dibenarkan untuk menghina orang sesuka hati. Sebab itu dalam lidah resmi mereka sendiri Harakah. Ya? Mereka gambarkan Perdana Menteri belakang gambar Israel. Pemimpin mereka, ya, letak gambar apa? Palestin. Tengok. Nak angkat pemimpin mereka sebagai pejuang Palestin dan menghina Perdana Menteri. Ya, sekurang-kurangnya sokong Israel. Tapi dia jawab apa dalam parlimen? Saya tak kata. Ada tanda soal dekat situ, dia kata. Saya tak tuduh, sebab itu ada tanya soal, pertanyaan. Tetapi gambar yang kamu pamerkan itu sudah menunjukkan apa yang ada dalam hati kamu. Di dunia bolehlah kamu spin, nak putar belit. Apakah di akhirat besok boleh kamu buat sedemikian rupa? Apakah Allah tidak tahu apa yang ada dalam hati kamu? Walaupun tajuk itu berbentuk pertanyaan, seolah-olah Anwar ini pro pada Israel. Dalam bentuk pertanyaan, sebab apa? Takut kena saman. Sebab itu tulis bentuk pertanyaan, tanda tanya, supaya tidak disaman. Tetapi gambar yang kamu tunjukkan, bila gambar Anwar berlatar belakangkan Israel tu, kelihatannya budak-budak kecil. Ya, budak-budak kecil yang sekolah ni, dia akan diracuni oleh gambar. Sekeping gambar inilah yang akan meracuni budak-budak sekolah. Bila budak sekolah tengok gambar ini, dia akan kata apa? Oh, Perdana Menteri sokong Israel. Sebab apa? Belakang dia ada gambar bendera Israel. Ini yang kamu nak tanam kepada anak muda di negara kita. Betapa jahatnya kamu. Melalui media lidah resmi parti kamu, kamu nak tanamkan semangat kebencian kepada Perdana Menteri. Apakah ini akhlak Islam? Bersangka buruk kepada pemimpin yang dilantik oleh Tuan Agong, ketua agama negara kita. Apakah sampai ke tahap itu?
Kami tahu kamu kecewa tak boleh jadi kerajaan. Kami tahu kamu rasa tak puas jadi mendapat nikmat sebagai menteri. Tak puas lagi duduk di kursi empuk sebagai menteri. Tiba-tiba jatuh kerajaan. Tiba-tiba kalah pilihan raya. Tak cukup jumlah. Walaupun Haji Hadi kata cukup. Kami tahu betapa kecewanya kamu. Tak puas jadi menteri. Tetapi jangan sampai ke tahap itu berpolitik. Kalau nak fikir kecewa, Anwar dah lama kecewa. Kau berapa bulan saja pun hilang kuasa. Anwar puluhan tahun. Puluhan tahun dia menjadi ketua pembangkang. Dia jadi pembangkang. Dia difitnah, dia diaibkan, dia ditumbuk, disepak terajang, dia dipenjarakan. Sementara nak tunggu dia naik ke tahap ini sekarang. Kenapa dia boleh bersabar? Kenapa dia boleh bersabar? Dia bukan saja bersabar di luar, dia bersabar dalam penjara. Bukan sekali, berkali-kali masuk penjara. Kenapa dia boleh bersabar? Sebab dia ada keyakinan dan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Selalu disebut, kalau Tuhan nak letak dia ke atas, dia boleh letak bila-bila masa. Kalau Tuhan nak turunkan dia, Tuhan juga boleh turunkan dia bila-bila masa. Keyakinan dia kepada Tuhan itulah menjadikan Anwar Ibrahim ini orang yang sentiasa istiqamah dan bersabar dalam perjuangan. Puluhan tahun, saudara, saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu lebih. Kamu baru hilang kuasa beberapa bulan saja pun. Tak sampai setahun kamu hilang kuasa. Kamu dah rasa seolah kamu nak mati, tak makan dah. Sebab itu kamu sanggup buat fitnah setiap hari. Bila kamu rasa kamu dah tak boleh nak elak, takut kena saman, minta maaf. Itulah pun. Mulut sedap fitnah. Kamu sebarkan fitnah mata-kata. Lepas itu kamu minta maaf. Kamu tak tahu kesan dari fitnah kamu itu telah meresap ke dalam jiwa-jiwa orang, beberapa orang yang percaya dengan fitnah kamu. Siapa yang nak jawab ini nanti? Kamu mudah. Sebab kamu tahu Anwar Ibrahim itu pemaaf. Kamu minta maaf, dia akan maafkan. Settle masalah. Masalah kamu mungkin settle dengan Anwar Ibrahim. Tapi bagaimana dengan orang yang percaya dengan fitnah kamu itu? Contoh macam Razman. Ya, dalam kempen pilihan raya dia. Ya, secara jelas, secara terbuka. Siapa sokong Anwar, kita akan ada Perdana Menteri yang sokong LGBT. Lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Ini dalam kempen pilihan raya. Oleh kerana ramai yang percaya dengan kempen dia, mungkin dia menang kerana fitnah itu. Tetapi bila dengar Anwar nak saman dia jumpa Anwar, minta maaf, melutut depan Anwar. Settle masalah bagi dia. Tetapi bagaimana dengan orang yang percaya dengan fitnah kamu, sehingga kamu menang jadi adun dan kamu mendapat gaji hasil daripada kerja-kerja fitnah kamu. Kamu tak takut ke? Kamu tak takut ke? Kamu makan gaji wakil rakyat hasil kemenangan daripada fitnah kepada Anwar Ibrahim. Ini saya nak beritahu Razman. Dan ramai lagi yang berkempen. Undi Suhaizan Kayat haram. Ketua Pemuda Plastik, undi BN masuk neraka, undi PH masuk neraka. Lepas tu minta maaf. Berapa ramai yang dah percaya? Mungkin orang percaya kat dia, orang bagi undi pada dia. Kamu mudah minta maaf. Tapi beramai yang telah diracuni oleh fitnah kamu. Tidakkah kamu fikir? Sama juga dengan Harakah. Keluar gambar fitnah macam ini. Bila kita tegur, delete. Saya nak bagi tahu, di dalam Facebook, dalam TikTok ke apa ke, dalam akhbar ke, boleh delete, saudara. Kamu boleh delete setelah kamu fitnah. Tetapi apakah malaikat akan delete kesalahan kamu? Malaikat tak delete. Kecuali kamu minta maaf kepada orang yang kamu zalimi. Kamu minta maaf kepada orang yang telah kamu fitnah. Kalau setakat kamu delete saja, takut kena saman, malaikat takkan delete. Ini saya nak beritahu. Kamu parti Islam, sepatutnya kamu lebih tahu. Kamu banyak ilmu. Bila kita berdebat atau kita bercakap dengan one-on, dia selalu kata apa? Kamu ni baca Fatihah pun tak betul. Nak pertikaikan ulama' kami. Ilmu kamu setakat mana? Nak pertikaikan Maha Guru kami, Tuan Guru kami. Itulah hujah mereka. Nak tutup mulut kita daripada mempertikaikan pemimpin mereka. Saya nak bagi tahu, kita pun tahu hukum menghina ulama'. Na'udzubillah, kita takkan menghina ulama'. Tapi yang kita sebut ini bukan ulama'. Yang kita sebut ini pemimpin politik yang menunggang agama. Ini wajib untuk kita lawan mereka. Kerana apa? Kerana kita sayang agama kita. Kita, kalau kita kurang ilmu, tak apa.
Tapi janganlah sampai kita biarkan orang tunggang agama ini semau-maunya. Walaupun mereka itu banyak ilmu. Seperti mana saya sebut, ilmu banyak. Ya? Kalau nak bandingkan dengan syaitan iblis, iblis lagi banyak ilmu. Ya? Selalu saya ulang. Sebab saya nak menjawab hujah walau-walau ini yang mengatakan pimpin mereka ini ilmu dia tinggi, ilmu dia banyak. Sebab itu saya nak bagi tahu, kalau nak fikir ilmu sebagai ada hujah, iblis itu lebih banyak ilmunya. Ya? Sebelum Haji Hadi kenal Tuhan, iblis dah tahulah Tuhan. Iblis tahu Tuhan itu satu. Sebelum Haji Hadi nak cerita pasal syurga neraka, iblis kata apa? Kamu hanya pandai bercerita. Aku dah duduk dalam syurga. Aku dijadikan, ya, sebagai makhluk Tuhan, berada di syurga. Duduk di syurga. Aku dah rasa duduk. Kamu hanya sembang saja. Aku dah duduk. Sebelum kamu tahu kelainan kewujudan Nabi Adam, iblis kata, aku dah tahu Nabi Adam itu wujud. Aku pun juga tahu di Muhammad itu Nabi, ya, akhirul zaman. Iblis tahu. Sebelum kita tahu, iblis tahu. Ilmu dia tinggi. Dan dia tahu Tuhan itu satu. Iblis tahu. Tapi sebab apa dia masuk neraka? Sebab ego. Takbur. Ilmu ada. Ilmu banyak. Dan pernah duduk di syurga pun. Tetapi ego dan takbur. Sebab apa? Sebab dia duduk di syurga. Dia dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Adam dijadikan daripada tanah. Takkan aku nak sujud Nabi Adam? Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Al-Quran. Oleh kerana dia takbur, maka dia menjadi orang kafir. Jadi kafir iblis. Dan dia tahu dia kafir. Walaupun dia percaya Tuhan itu satu. Dia tahu Tuhan itu satu. Tapi dia nak pilih jadi kafir. Sebab apa? Kerana keegoan dia. Sebab itu kita nak beritahu ahli ulama yang ada. Yang ada ilmu. Manfaatkan ilmu itu untuk kebaikan. Jangan guna ilmu itu untuk tunggang, ya, untuk membela kemungkaran. Bila nak menguntungkan kamu tunggang ayat Al-Quran. Bila kamu nak mengatakan orang, ya, kamu pusing ayat Al-Quran. Kadang-kadang digunakan ayat yang sama dalam kaedah yang berbeza. Waktu dia jadi kerajaan, dia baca ayat Al-Quran, taat kepada pemerintah. Kita kena taat kepada pemerintah. Ini arahan Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Itu dia bagi masa dia jadi kerajaan dulu lah. Dalam member masjid dia, lepas-lepas dia baca yang tu, supaya kita jangan lawan dia. Ya? Jangan lawan kerajaan. Kerana Al-Quran melarang. Kena taat dengan pemerintah. Sehingga kan harga barang naik tu, apa kata Jadi. Jangan salahkan kerajaan. Banyak faktor lain harga barang naik. Ada lebat bagi tahu, zaman Nabi dulu pun barang mana pernah turun. Semakin lama semakin naik. Itu biasalah kena harga barang. Dah diatur oleh Allah. Waktu dia jadi kerajaan, barang naik jangan tanya. Jangan salahkan kerajaan. Banyak faktor lain. Waktu dia jadi kerajaan, saudara. Bukan saya nak cakap. Ucapan ni boleh kita ikuti dalam YouTube. Haji Hadi punya komen tentang kenaikan harga barang. Waktu itu bukan naik harga barang saja, barang hilang. Barang hilang. Ayam sekilo sampai 12-13 ringgit. Ya, minyak masak, paket hilang. Telur tak tahu, telur hilang. Minyak masak saya tahulah. Kena tanya dengan anak Simjah. Kita tanya dia, kenapa minyak paket hilang. Tapi itu pun dipertahankan oleh Lebih Hadi. Jangan tanya. Ya, jangan tanya, jangan petikai. Kami tahulah nak merintah macam mana di zaman dia. Berlaku pula peperangan di negara Arab, di Timur Tengah, berlaku pertempuran umat Islam. Apa kata Haji Hadi? Kita kerajaan Malaysia bersikap berkecuali. Time dia jadi duta khas Timur Tengah.